Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video pembentangan ini. Nama saya Nixon Alwin Mawat, BF24160-283. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda satu jenama tempatan yang menitikkan berat, kualiti, rasa dan kepuasan pelanggan, iaitu Jejarylicious. Jejarylicious bukan hanya sekadar perniagaan makanan, tetapi satu usaha untuk menghadirkan produk yang lezat, bersih dan berkualiti dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Dalam video ini, saya akan berkongsikan latar belakang perniagaan kami, produk yang ditawarkan serta hala tuju Jejarylicious pada masa hadapan. Jadi, teruskan bersama kami dan mari kenali Jejarylicious dengan lebih dekat. Video ini melibatkan beberapa elemen iaitu pengenalan tentang perniagaan kami, produk, marketing, analisis kewangan, refleksi dan termasuklah pencapaian perniagaan dan pencapaian individu dan akhir sekali appendik. Itu saja. Seperti mana yang kita tahu, Jejarylicious ini ditubuhkan menjadi sebuah perniagaan melalui perkongsian yang iaitu terdiri daripada 9 orang ahli perniagaan. Kami menawarkan kudapan yang berbagai perisa iaitu perisa keju dan perisa balado dengan perkhidmatan penghantaran serta pembelian secara bersemuka dan jualan di expo bagi meningkatkan hasil individu. Trademark bagi perniagaan kami iaitu tengah stres study atau marking paper, chill lah dulu dengan kerepek jari yang rangup. Sekali kunyah terus happy. Ada rasa pedas yang manja dan rangup. Padu, confirm tak boleh berhenti. Mari repeat jualan kerepek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Azmirul Razwan Arif bin Nasrullah. Saya sebagai Social Media Manager untuk company ini. Oke, berikut saya akan membentangkan company kami. Ya, seperti yang tertera di slide, nama company kami ialah Jejarylicious. Company ini diketuai oleh Nixon Alwin Mawat sebagai CEO, Radisa binti Salazar sebagai Vice CEO, dan Nur Azza Atira binti Salamat sebagai Sekretari, Angelina binti Alexis sebagai Assistant Secretary, and then Muhammad Fairuz sebagai Accountancy, saya sendiri sebagai Social Media Manager, dan Zufairi sebagai Digital Marketing, Muhammad Alif Aiman sebagai Salesperson, dan Muhammad Zaiman sebagai Runner. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Zufairi Hafizin bin Rusli, nombor matriks BF24160296. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan produk jualan kami. Kami, kumpulan Jejarylicious, iaitu kumpulan 9 daripada Seksyen 3 APK, menjual kerepek jejari. Kerepek jejari ini terbuat dengan bahan yang cukup mudah, iaitu adunan tepung, air dan juga telur, yang kemudiannya akan digoreng dan dicampurkan dengan perisa. Produk kami tersedia dengan 2 varian perisa yang berbeza, iaitu yang pertama perisa keju dan yang kedua perisa balado. Sepanjang penjualan kami, perisa balado merupakan perisa kegemaran yang kerap dibeli oleh pelanggan. Setiap perisa ini pula tersedia dengan 2 saiz yang berbeza, iaitu 80 gram dan juga 500 gram. Dan harga yang disediakan untuk produk kami ini cukup murah dan berpatutan, iaitu dengan harga yang mudah dijangkau, khususnya untuk para pelajar, bermula dari RM3 untuk 80 gram dan RM15 untuk 500 gram. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Angelina binti Alexis akan membentangkan bahagian marketing bagi perniagaan kami iaitu kerepek jejari. Untuk sasaran pasaran kami memfokuskan kepada beberapa kumpulan utama.
Pertama, sasaran utama kami ialah pelajar Universiti Malaysia Sabah kerana produk kami sesuai sebagai snack ringan, mampu milik dan mudah dibeli. Selain itu, kami juga menyasarkan staf UMS yang biasanya mencari snack untuk kegunaan harian atau dibawa pulang ke rumah. Seterusnya, kami menerima tempahan secara online dan offline yang membolehkan pelanggan membuat pembelian dengan lebih mudah dan fleksibel. Kami juga memasarkan produk kepada ahli keluarga serta penduduk tempatan, terutamanya di kawasan universiti dan tempat tinggal kami. Dari segi platform perniagaan, kami menggunakan media sosial sebagai medium utama pemasaran. Antaranya ialah Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Platform ini digunakan untuk mempromosikan produk, memuat naik poster, menerima tempahan, serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan ini membantu kami menjimatkan kos pemasaran dan pada masa yang sama dapat mencapai lebih ramai pelanggan dengan cepat. Bagi menarik perhatian pelanggan, kami mereka bentuk poster dan hantaran media sosial yang kreatif dan mudah difahami. Setiap poster mengandungi maklumat penting seperti nama produk, harga, perisai yang ditawarkan, serta cara untuk membuat tempahan. Poster ini dimuat baik secara konsisten di media sosial bagi meningkatkan kesadaran jenama dan menarik pelanggan baru. Yang terakhir, ini menunjukkan pelanggan-pelanggan kami yang telah membeli dan menyokong produk kerepek jejari. Maklum balas dan sokongan daripada pelanggan sangat membantu dalam meningkatkan keyakinan orang lain untuk mencoba produk kami. Kami juga menggunakan gambar pelanggan sebagai salah satu strategi pemasaran bagi membina kepercayaan kredibiliti perniagaan. Sebagai kesimpulan, strategi pemasaran kami memberi tumpuan kepada sasaran pasaran yang jelas, menggunakan platform digital, mereka bentuk poster yang menarik, serta hubungan baik dengan pelanggan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Faiman. Saya akan membentangkan analisis keuangan dan juga profil keuangan kumpulan kami. Okey, pertama sekali, kami telah menetapkan modal permulaan sebanyak RM100 bagi setiap ahli kumpulan. Dan hasil daripada collection tersebut, kami telah mengumpulkan modal permulaan sebanyak RM900. Seterusnya, pembekal telah menetapkan harga borong per unit sebanyak RM1.50 bagi pack bagi berat 80 gram dan juga RM10 bagi berat 500 gram. Kami sekumpulan telah menetapkan harga jualan semula per unit sebanyak RM3 bagi 80 gram dan juga RM15 bagi berat 500 gram. Selain itu, sepanjang penjualan, kami telah mendapatkan aliran tunai sebanyak RM2.115 dan aliran pengeluaran ataupun perbelanjaan semasa sebanyak RM1.368. Dan hasil daripada jumlah jualan ditolak dengan perbelanjaan semasa sama dengan RM747. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fairuz Nazwar bin Amir Kahar. Nomor metrik BF 24160286. So, hari ini saya akan membentangkan analisis keuangan bagi subjek asas pembudayaan keusahawanan dari Seksyen 3 bersama Dr. Dayana Chang. So, kalau kita lihat di sini, saya ada paparkan dua jadual lah. So, jadual yang pertama adalah jadual keseluruhan jualan dan jadual yang kedua adalah income statement. So, bagi jadual keseluruhan jualan, kami memperolehi sebanyak RM2.115 bagi dari bulan November sehingga bulan Disember 2025. So, kalau kita lihat, kami ada dua jenis krepek yang kami jual, iaitu cheese dan juga balado, di mana cheese ini kami perolehi RM sebanyak RM607.50 dan balado pun begitu juga. So, RM607.50. So, untuk kedua-dua total itu adalah RM1.215.
Selain itu juga kami telah menggunakan sebanyak RM Rp153 untuk rental APK Expo, plastik, delivery cost, and laminating and printing. So untuk keseluruhan kami memperolehi sebanyak Rp747. So mungkin itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aza Atira binti Salamat dan saya akan membentangkan bahagian refleksi, yaitu toleransi dan pelan masa hadapan. Saya akan membentangkan beberapa risiko, cadangan, solusi, dan juga pengurusan perniagaan. Antara risiko yang berkaitan dengan idea perniagaan, yaitu yang pertama risiko persaingan, di mana terdapat ramai pengusaha kreatif lain yang menyebabkan persaingan lebih tinggi dan susah untuk menonjol. Oleh itu, strategi pemasaran dan tarikan produk perlu dipertingkatkan. Selain itu, risiko permintaan tidak stabil juga menyebabkan permintaan bergantung kepada musim atau tren, yang boleh menyebabkan jualan semakin menurun dan menjejaskan modal pusingan. Seterusnya saya akan beralih kepada cadangan solusi kepada risiko, yaitu yang pertama keunikan produk, di mana menawarkan perisa yang lebih menarik seperti keju dan balado untuk mengekalkan kualitas rasa yang konsisten bagi membezakan produk daripada pesaing. Yang seterusnya yaitu pengurusan pembekal, di mana bekerja sama dengan beberapa pembekal bahan mentah untuk mengelakkan gangguan bekalan dan memastikan pengeluaran berjalan lancar. Seterusnya kita masuk bahagian pengurusan perniagaan, yaitu termasuklah pengurusan operasi, di mana merancang dan sentiasa memantau proses pengeluaran agar sentiasa berjalan lancar serta memastikan kualitas produk sentiasa terjaga. Selain itu, pengurusan keuangan juga penting bagi mengawal aliran tunai, merekod perbelanjaan dan hasil jualan bagi memastikan modal pusingan mencukupi. Seterusnya bahagian pelansaran, yaitu termasuk sasaran pelanggan, di mana sesuai untuk berbagai segmen, khususnya penggemar snack pedas dan berkeju. Yang seterusnya pengenalan perisa baharu, yaitu menambah variasi perisa mengikut tren semasa seperti BBQ, tomato pedas, sambal hijau atau asam pedas untuk menarik pelanggan baharu. Akhir sekali, beberapa pelan masa hadapan, yaitu pengembangan produk, yang mana kita dapat memperkenalkan perisa baharu secara berperingkat mengikut cita rasa dan tren pasaran. Yang kedua, peningkatan kualiti, yaitu menambah baik proses pengeluaran dan pembungkusan bagi memastikan kualitas serta ketahanan produk. Dan akhir sekali yaitu pengukuhan pemasaran digital, yaitu memperluas promosi melalui sosial media dan platform e-dagang untuk meningkatkan jualan. Salam sejahtera, saya Zaiman bin Isahun, nomor matriks BF 24160297. Saya akan membentangkan bahagian pencapaian untuk perniagaan keropok Jejari Leases. Walaupun margin keuntungan bersih perniagaan Jejari Leases adalah sekitar 35%, perniagaan kami telah berjaya mencapai sasaran jualan sebanyak 200 pack setiap minggu, serta merekodkan margin keuntungan kasar sebanyak 40% semasa penjualan produk. Pencapaian ini mencerminkan kecekapan dalam pengurusan kos pengeluaran dan strategi penetapan harga yang berkesan. Selain itu, prestasi jualan yang konsisten menunjukkan potensi perniagaan untuk meningkatkan margin keuntungan bersih pada masa hadapan melalui penambahbaikan pengurusan kos operasi dan pengukuhan strategi pemasaran. Perniagaan kami juga telah menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai medium utama pemasaran. Melalui penggunaan kandungan berbentuk gambar, video pendek, serta siaran langsung, perniagaan ini berjaya meningkatkan keterlihatan serta kesedaran jenama dalam kalangan pelanggan. Interaksi yang berlaku melalui komen, perkongsian gambar, dan mesej pribadi membantu membina hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran media sosial ini juga berjaya menarik pelanggan baharu dan secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan jualan kami.
Sekian. Nama saya Radisa binti Salazar, PF 2416038 dari kumpulan 9 APK Section 3. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah jualan kumpulan kami ialah sebanyak RM235, manakala jumlah perbelanjaan pula ialah RM151.99 sen. Selepas ditolak semua kos, kumpulan kami berjaya memperoleh keuntungan sebanyak RM83.1 sen. Pencapaian ini mencerminkan kerjasama dan komitmen yang baik daripada semua ahli kumpulan. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam perancangan, pelaksanaan jualan serta pengurusan kos yang membolehkan kami mengawal perbelanjaan dengan berkesan. Melalui projek ini, kami mempelajari kepentingan kerjasama berpasukan, komunikasi yang berkesan serta pengurusan kewangan yang sistematik. Dengan kerjasama yang baik, kami berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, pencapaian kumpulan ini membuktikan keupayaan kami untuk bekerja secara berkumpulan, mengurus kewangan dengan baik dan mencapai kejayaan dalam projek ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dengan ini, kami 9 orang ahli bagi perniagaan Jejarilicious ingin berterima kasih kepada semua pelanggan Jejarilicious atas sokongan yang diberikan. Di setiap langkah kami, ada sokongan anda yang membawa kami ke Area Expo APK 2025-2026. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada lecturer kami dan rakan-rakan yang seperjuangan dengan kami. Sekian, terima kasih.